ada 82 orang. 84 tu termasuk saya lah tu. Okay. Okay, kita akan bermula sekejap saja lagi. Okay, terima kasih kerana sudi masuk. Okay, sudi hadir ke kelas online kita. Okay, ruangan chat tolong jangan tulis sesi perkenalan pula guys tu. Okay, saya tak nak tengok lah awak tulis perkara-perkara yang tidak sepatutnya dalam sesi kita. Okay, kita akan cover satu topik hari ini. Okay. Alamak, cikgu habis pukul berapa? Tadi lagi saya dah cakap. Okay. Kita akan paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Mungkin habis kalau sempat kita akan habiskan kurang daripada 1 jam lah. Okay. Suara saya dengar Suara saya dengar jelas? Okay. Siapa yang tak dengar sahaja jawab dekat dekat dalam ruangan chat. Okay, siapa yang tak dengar suara saya boleh jawab dekat ruangan chat. Okay, maknanya semua dengar. Presentation saya sekarang nampak? Bahan buangan. Okay, siapa tak nampak boleh tulis kat ruangan chat. Okay, sebab kita ada 82 orang lebih kurang ini. Alhamdulillah, tambah lebih kurang 20 orang daripada sesi hari apa hari tu yang hari Rabu, hari Isnin. Okay, kita tengok tajuk bahan buangan. Topik ni 83 tu termasuk saya. Okay, 83 orang tu termasuk saya punya akaun ada 2 tu. Okay, kita tengok topik bahan buangan. Topik bahan buangan ni topik yang sangat simple, sangat mudah. Tapi sebab terlalu mudah, dia jadi jerat untuk awak. Okay, dia jadi jerat untuk awak sebab ramai yang tak dapat skor markah penuh. Okay, ramai yang tak dapat skor markah penuh bila soalan ni keluar untuk kertas 1 ataupun kertas 2. Memang senang je, simple sangat tajuk ni. Okay, cuma yang jadi masalah bila dia tanya apa itu terbiodegradasi, apa itu tidak terbiodegradasi, apa jenis bahan buangan, mana sumber bahan buangan, itu yang akan jadi masalah. Okay, kita tengok satu-satu, kita akan sentuh topik ni secara keseluruhan. Okay, kenali bahan buangan. Apa itu bahan buangan? Okay, sekarang ni musim PKP, ramai duduk rumah. Bukan ramai duduk rumah, semua duduk rumah kecuali lah bekerja dalam bidang-bidang seperti keselamatan, polis, askar, kesihatan, okay, kesihatan, doktor, nurse, okay, farmasi. Okay, itu yang boleh bekerja lah sekarang ni waktu PKP. Tapi sekarang ni kita kebanyakannya yang tak bekerja dalam bidang keselamatan dan kesihatan tu berada di rumah. Jadi bahan buangan yang ada dekat rumah sekarang ni bertambah sangat banyak. Macam kat rumah saya ni macam-macam ada. Okay, daripada yang kita belajar tajuk sebelum ni, pengawetan makanan. Okay, tajuk pengawetan makanan tu banyak dia punya tin, dia punya plastik, dia punya bekas pembungkusan. Itu yang jadi banyak. Lepas tu kita juga ada sisa-sisa makanan, tulang-tulang ayam, tulang ikan, okay, batang-batang sayur. Sayur selalunya yang makan kat rumah ni 2-3 orang je. Yang rakan-rakan sebaya awak ni kurang makan sayur. Okay, anak saya pun sama juga. Tak tahulah, kulit buah, okey betul. Okey, itu yang akan menimbulkan mendatangkan bahan buangan yang ada dekat rumah. Sepatutnya bahan buangan kat rumah ni kita kena kelaskan ikut dia punya jenis. Okey, sisa makanan, plastik dan botol, apa yang boleh dikitas semula, apa yang tidak boleh dikitas semula. Itu semua kena diasingkan. Kita ada undang-undang tu sebenarnya, memang ada. Tapi masalahnya kita tak ada penguatkuasaan. Okay? Kita tak ada penguatkuasaan. Tak ada siapa pun nak cek kat rumah sampah tu diasingkan ke tak. Okay, jadi apa itu bahan buangan? Bila soalan tanya apa itu bahan buangan, jawapan awak mestilah berada dalam lingkungan ayat yang saya gariskan. Bahan buangan ialah bahan yang tidak diperlukan lagi dan tidak mahu disimpan. Okay, itu adalah bahan buangan. Okay,
Bahan buangan berasal daripada pelbagai sumber, kediaman, macam saya cerita tadi, kilang, gerai makanan. Okey, gerai makanan sekarang ni kalau pusat penjaja semua tutup. Okey, tak ada dah gerai makanan. Pasar kenderaan bermotor, kenderaan pun dia ada bahan buangan dia. Dan juga sektor pertanian. Okey, sekolah pun ada bahan buangan. Tu yang sampah sarat yang korang campak kat luar tu. Siapa on mic ni? Tolong off, nanti saya dengar suara saya sendiri. Okey. Tolong off mic masuk je tolong tutup mic. Kecuali awak ada soalan yang awak nak tanya, awak boleh on mic. Okey, siapa yang pakai data handphone, pakai data Maxis ke, Celcom ke, Digi ke, apa ke. Okey, tolong berada dekat kawasan yang connection dia okey. Sebabnya nanti dia keluar macam ni. Dia terkeluar, dia masuk, dia terkeluar, termasuk. Kalau katalah suara saya tak jelas, tolong tutup video. Tolong tutup video. Sebab data yang digunakan untuk hantar video tu sangat besar juga sebenarnya. Okay. Tolong tutup video. Awak dengar je suara saya. Okay. Kalau pakai Unify ke, Times ke, apa saja yang fiber dekat rumah tu tak ada masalah. Okay. Okay. Itu bahan buangan. Ini pula dia punya jenis bahan buangan. Okay. Kita ada plastik. Plastik ni diperbuat daripada apa? Daripada apa? Okay. Sila gunakan ruangan chat tu untuk jawab. Siapa lagi on mic ni? Sekejap. Bahan sintetik. Okey. Cyber ni siapa? Hubung nama artis mana saya kenal? Okey. Plastik dibuat daripada petroleum. Betul. Okey. Plastik dibuat daripada petroleum. Sama je dengan awak punya petrol, diesel. Okey. Okey, dah cukup. Dah ramai dah. Betul-betul. Semua petroleum. Okey, betul-betul. Okey, dah. Okey. Dah betul lah tu petroleum. Cukup. Stop. Check. Okey, plastik dibuat daripada petroleum. Tapi dia telah diproses untuk jadikan bentuk yang macam kita nampak sekarang ni. Okey. Kita boleh nampak plastik dalam berbagai-bagai bentuk. Ada yang bentuk macam bekas makanan yang pepejal tu. Okey. Tupperware apa semua tu. Itu pun plastik. Tapi ada juga yang dibuat secara mudah dibentuk macam plastik yang kita gunakan untuk pasar malam tu. Okay, itu pun plastik juga. Okay, plastik ada macam-macam. Okay, tu botol, bahan sintetik, pembungkusan makanan. Okay, ada lagi yang baru masuk, ada yang left pula. Okay, logam. Logam semua unsur yang bersifat logam seperti besi, emas, perak, aluminium, tembaga. Okey, itu semua kita masukkan dalam kumpulan logam. Ada juga nanti yang benda-benda ni tak dipakai dan dibuang. Terutamanya tin. Okey, tin makanan tu. Dia tak diselenggara dengan baik, tak dikumpulkan. Okey, dia buang. Okey, sekejap Okey, kaca sama juga, kaca pun sama. Okey, kita dapat daripada mana kaca ni? Daripada botol peralatan kaca yang pecah. Ada ke orang buang kaca? Okey, betul, dibuat daripada pasir. Okey, tapi kaca yang tak dipakai, botol balang yang tak pakai, yang pecah, pinggan dah pecah, semua kita akan buang. Okey, kertas, kertas tahulah. Sisa makanan, yang ini yang paling banyak sekarang ni. Okey, sisa makanan ni yang kita paling banyak sekarang ni kita boleh jumpa. Sebabnya kita duduk kat rumah. Okay, bahan kumur, tinja. Okay, yang ini pun sekarang ni banyak. Sebab kita sentiasa di rumah. Okay, jadi kita akan banyak benda-benda macam ni. Sisa toksit. Okay, ini semua bahan buangan ni awak kena ingat. Ada 7 sisa jenis bahan buangan ni awak kena ingat berserta dengan contoh dia sekali. Jadi benda ni kalau awak nak screenshot ke, ambil gambar ke, okey, buat sekarang. Okey. Sisa toksit dia ada terbahagi kepada 3 jenis, cecair, pepejal dan juga gas. Okey, cecair apa dia? Cecair kimia. Cecair kimia yang kita
bukan saja dekat kilang, tapi cecair kimia ni boleh juga ada dekat rumah. Kalau kita punya sisa air yang kita guna untuk basuh pinggan, itu pun termasuk dalam dia punya kumpulan cecair kimia. Okay? Air basuh baju pun sama juga sisa kimia. Cecair pembasmi makhluk. Apa benda ni? Cecair pembasmi makhluk ni. Siapa tahu? Cecair pembasmi minyak terguna, minyak yang telah diguna pun itu termasuk dalam, tapi bukan cecair kimia lah. Okay? Itu dah jadi sisa. Okay. Resek. Okay, betul. Resek. Cecair pembasmi makhluk, aerosol apa saja yang ada dekat dalam racun serangga yang kita guna untuk spray tu. Itu cecair pembasmi makhluk perosak. Okey, cecair bateri. Cecair bateri ni kalau dekat kedai bateri tu kita panggil dia sebagai air bateri. Okey, cecair bateri tu sekarang ni dah jarang lah guna sebab kita pakai bateri. Siapa pula on mic ni? Okey, tolong tutup mic. Siapa Sekejap. Kisha okey. Saya mute kan. Jangan on balik. Okey, saya dah mute kan. Jangan on mic nanti saya dengar suara saya sendiri. Okey. Botol aerosol, botol Rexac tu lah, botol serangga perosak, racun serangga perosak tu. Okey, itu botol aerosol kita panggil. Asap kenderaan dan kilang itu adalah sisa toksik berbentuk gas. Okey. Ya Apakah yang dilakukan budak-budak perempuan itu? Jessie bertanyakan ibunya ketika Okey, siap. Kita start balik. Budak-budak yang memotong tangkai, logam, kertas, bahan plastik, kulit buah-buahan dan kaca yang Okey, nampak tak video ni? Okey. Jessie bertanyakan ibu. Ibunya menjawab, budak perempuan itu sedang memotong tangkai, logam, kertas, bahan-bahan plastik. Okey, yang tak dengar tu pergi dekat nama saya, pinkan. Apakah orang ramai membuang sampah mereka? Bukankah mereka sepatutnya sampah? Ibunya berkata, tempat ini berhampiran besar. Jadi, orang ramai membuang sampah di sini. Mereka tidak belajar bagaimana menggunakan tong sampah. Barang-barang yang tutup balik, buka. Okey. Okey, siap. Akan membuang bahan tersebut. Apakah mereka tidak meletak unpin, lepas tu pin balik. Cuba tengok awak punya connection dekat connection speaker dekat awak punya handphone. Dekat awak punya laptop. Jessie bertanya, "Mengapakah taman ini?" Okey, yang tak dengar tak apa, nanti saya masukkan dalam dia punya, kita punya tu Google Drive. Kita punya Google Classroom. Taman ini berhampiran dengan pasar. Jadi, orang ramai membuang sampah di sini. Mereka tidak belajar bagaimana menggunakan tong sampah. Barang-barang yang dikumpul adalah bahan buangan. Bahan buangan adalah bahan yang kita tidak perlukan lagi. Kita tidak akan menyimpan bahan buangan dan akan membuang bahan tersebut. Mengapakah mereka tidak meletakkan semua bahan buangan tersebut ke dalam sebuah tong sampah sahaja? Bahan-bahan buangan adalah daripada jenis-jenis yang berbeza. Bahan-bahan buangan yang telah diasingkan adalah mudah untuk dilupuskan oleh pihak berkuasa. Terdapat bahan-bahan buangan yang tidak boleh dikumpul dengan cara ini. Lihat bas ini.
Bas ini membebaskan begitu banyak asap. Asap adalah sisa beracun. Gas-gas beracun daripada kilang juga merupakan bahan-bahan buangan. Okey, itu adalah jenis-jenis bahan buangan. Okey, ada 7 tadi, awak kena tahu apa dia jenis bahan buangan tu. Okey, ni 7 tadi, mari kita tengok balik. Okey. Ni 7 dia. Kita ada 7 bahan buangan ni, awak kena tahu apa dia jenis bahan buangan beserta dengan contoh. Selalunya yang jadi kesilapan bila dia suruh awak kelaskan jenis bahan buangan dan contoh yang awak bagi. Contoh tu yang kadang-kadang awak bagi jenis betul, tapi bila bagi contoh salah, soalan tu 1 markah, langsung tak ada markah. Okey. Terusnya, yang ini yang jadi masalah selalunya. Terbiodegradasi atau tidak terbiodegradasi. Dalam topik ni, dalam subtopik terbiodegradasi atau tidak terbiodegradasi ni, apa yang awak kena tahu? Yang pertama sekali, maksud tidak maksud terbiodegradasi. Okey, bila soalan tanya apa maksud bahan terbiodegradasi, jadi jawapan awak mesti berada dekat ni. Ayat yang saya gariskan, bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Ataupun awak boleh je guna ayat yang paling mudah nak faham. Terbiodegradasi adalah bahan yang boleh mereput, terurai secara semula jadi. Okay? Contoh bahan terbiodegradasi adalah paling senang nak tengok bila kita lalu tepi-tepi jalan, kita akan nampak haiwan macam anjing ke, kucing ke yang mati kena langgar. Okay. Lepas tu pengguna jalan raya taklah rajin sangat nak pergi tanam bangkai haiwan tu dekat tepi jalan. Jadi dia akan alihkan bangkai haiwan tu letak dekat bawah pokok ke tepi-tepi jalan tu. Okay. Kalau sehari dua awak lalu lagi kat situ, naik kereta memang tak bau lah. Kalau naik motor lalu dekat tempat tu, dia akan terbau bangkai haiwan tu, mengeluarkan bau yang busuk. Okay, tapi selepas seminggu, 2 minggu, bangkai haiwan tu tak kelihatan lagi dah. Okay, kalau ada pun tinggal kulit dia ke, tulang dia ke. Okay, itu maksud terbiodegradasi. Jadi mikroorganisma yang ada dekat persekitaran, dekat badan haiwan tu, dia boleh menguraikan haiwan yang dah mati tadi kepada komponen mereput. Betul. Dia boleh uraikan benda tu, bangkai haiwan tu tadi kepada komponen-komponen kecil yang tidak mendatangkan mudarat. Okay? Tidak berbahaya kepada alam sekitar. Okay? Bahan-bahan yang boleh terurai secara semula jadi ni selalunya adalah bahan-bahan yang datangnya daripada sumber semula jadi. Sisa makanan, okay? Ikan, sayur. Okay? Bahan kumur, tinja, itu semua daripada sisa semula jadi, bahan semula jadi. Okay, kertas pun boleh terurai secara semula jadi. Kayu boleh tak? Petroleum bukan semula jadi. Petroleum, kalau petroleum tu saja macam tu dia boleh. Tapi masalahnya petroleum tadi dah diolah, dia jadi tar, dia jadi plastik. Itu dah jadi bahan buatan. Bukan dia dah campur bahan kimia lain selain daripada petroleum tu secara solid. Okay. Kayu boleh mereput secara semula jadi tapi dia ambil masa yang lama. Okay. Bahan buangan tidak terbiodegradasi ialah bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Macam kaca, plastik, logam. Logam semula jadi tapi logam tak ada mikroorganisma yang boleh uraikan. Okay. Dah stop. Okay. Logam tak ada mikroorganisma yang boleh uraikan logam tu. Okay. Dia mungkin ada tindak balas tapi dia tak mereput. Okay, logam ni dia ada tindak balas dengan mikroorganisma, dengan persekitaran tapi dia tidak mereput, lambat. Okay, sisa toksik. Mikroorganisma apa yang menguraikan? Okay, kebanyakannya adalah dalam jenis bakteria dan juga kulat. Okay, bakteria dan juga kulat. Virus tak ada okay. Nama dia jangan tanya pula lah, saya belum belajar lagi. Okay, awak kena tahu jenis mikroorganisma yang membantu penguraian adalah bakteria dan juga kulat. Okay. Protozoa, virus semua tu tak ada. Okay. Selain daripada itu, tadi terbiodegradasi. Tidak terbiodegradasi pula, maksud dia adalah
bahan yang tidak boleh diurai, mereput secara semula jadi, ataupun bahan buangan yang tidak boleh direputkan oleh mikroorganisma. Contoh dia kaca, plastik, logam dan juga sisa toksik. Okey, lagi satu, polistrin. Polistrin yang kita guna untuk bungkus makanan tu, okey? Polistrin yang kita letak makanan tu, sekarang ni kita dah guna polistrin yang tidak yang boleh mereput, okey? Boleh terbiodegradasi. Tapi sebelum ni kita gunakan plastik polistrin yang warna putih tu. Polistrin yang warna putih tu tak boleh mereput secara semula jadi. Kalau awak tanam dia dalam tanah pun, dia ambil masa beratus ribu tahun baru dia mereput. Okey? Baru dia mereput, lambat. Lagi satu, plastik yang kita gunakan sekarang ni. Kalau plastik merah yang kita gunakan dekat pasar malam tu, okey, plastik merah yang kita guna kat pasar malam tu, dia tak boleh mereput secara semula jadi. Okey? Kalau plastik merah yang kita guna kat pasar malam tu tak. Sekarang ni kalau pergi Tesco ke, K4 ke, Maiden ke, 99 ke, kita akan dapat plastik yang terbiodegradasi. Okey, watak cameo dah sampai, anak saya dah ada kat belakang. Okey, yelah memanglah kena bayar plastik. Okey, tu pasal lah sekarang ni dia charge sebab dia guna plastik yang terbiodegradasi. Plastik tu mahal sikit daripada plastik yang merah pasar malam tu. Okay, sebab sekarang ni kita dah bergerak ke arah masyarakat yang mementingkan penjagaan alam. Okay. Bahan buangan terbiodegradasi ialah bahan buangan yang boleh direputkan oleh mikroorganisma. Okay, ni sama je, 2 kali dah tunjuk atas tu. Okay, nota ni saya dah suruh awak salin. Betul tak? Untuk 6C dan 6E saya dah suruh awak salin dalam Google Classroom. Dah buat ke belum? Ada yang dah buat? Semua dah. Bagus, Zara. Okay, belum. Dah. Okay. Lepas tu latihan 6C dan 6E. 6C saya rasa baru yang untuk topik ni pun ramai lagi tak jawab. Okay. Siapa yang tak jawab, 6C dan 6E tolong jawab dalam GC. Okay, topik yang akan datang ni pun tolong jawab dalam GC. Okay, Google Classroom. Sebab nanti hujung tahun markah tu saya ambil untuk awak punya tahap penguasaan . Okay. Okay, kita tengok video. Sarah melemparkan beta dan botol kaca yang pecah ke dalam lubang di belakang rumahnya. Okay, tak apa. Nanti yang ini saya akan share dekat dalam grup, dalam GC. Untuk kelas lain saya akan share dalam grup. Tetapi dia juga melihat sisa makanan dan kulit dalam yang teruk. Sesetengah sampah. Dan import tu pun ada, betul. Dua jenis bahan yang mereputkan oleh mikroorganisma dan bahan yang tidak boleh mereputkan oleh mikroorganisma. Bahan seperti sisa tumbuhan, kasut kulit, pakaian dan kertas boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan ini dipanggil biodegradasi. Mikroorganisma menguraikan bahan terbiodegradasi kepada nutrien kembali ke tanah dan semula. Bahan-bahan seperti kaca, plastik dan seramik tidak boleh diuraikan oleh mikroorganisma. Bahan-bahan ini tidak terbiodegradasi. Ia kekal di dalam persekitarannya. Okey, ini terbiodegradasi dan tidak terbiodegradasi. Okey, video ni awak boleh pergi, nanti saya share link dia lah. Okey, semua tajuk tahun 6 ni saya share dekat link. Suara dia tak jelas. Okey, tak apa, nanti awak share link dia. Awak boleh tengok, klik je tajuk dia. Okey, saya dah buat dia punya link, nanti awak klik je. Yang ini memang ada dalam YouTube. Okey, learning pod. Okey, yang ini sepatutnya awak yang bagi benda ni kat saya. Hargai bumi kita. Okey. Kenapa kita kena jaga persekitaran kita? Kenapa kita kena gunakan bahan-bahan buangan yang boleh terbiodegradasi supaya kita dapat kurangkan pencemaran. Okey, sekarang ni kita dah ada penyakit. Okey, ni COVID-19. Sebelum ni kita dah ada penyakit apa yang kita cuti hari tu? Okey, memang yang kelas lain memang saya dah ada kelas kita,
6C, 6E memang saya dah hantar dekat GC. Okay. Kelas-kelas lain nanti saya akan hantar link dia dalam grup tahun 6. Okay, nanti awak boleh tengok kat situ. Okay, sebelum ni kita ada penyakit influenza. Okay, kita dah banyak program sekolah terganggu dengan influenza. Sekarang ni kita ada COVID-19 ni pula terganggu juga sampai 14 hari bulan. Okay, kita ada 10 hari lagi untuk duduk dekat rumah. Harap-harap janganlah bersambung COVID-19 ni. Okay. Okay. Jadi daripada bahan buangan, okay, apa penyakit yang mungkin akan datang dekat kita, akan dapat dekat kita sekiranya kita tidak menjaga persekitaran rumah kita? Batuk kering. Okay. Kencing tikus lagi, demam denggi, betul, sesama. Okay. Sebenarnya apa yang awak tulis dekat chat ni saya record tau. Sebab apa, nanti buka sekolah senang saya cari siapa-siapa yang bagi soal jawapan mengarut-ngarut ni. Lokman tadi tu nak kena tu, penyakit hati je. Okay. Okay, penyakit peparu, batuk, demam denggi. Okay, selalunya kalau ada melibatkan kebersihan, kita selalunya akan tengok penyakit bawaan haiwan seperti denggi, malaria, itu adalah penyakit kencing tikus, penyakit-penyakit yang berkait rapat dengan kebersihan. Okay, jadi bila benda-benda tu, contoh dia kawasan rumah kita tidak dijaga dengan baik, okay, banyak sangat dah ada watak cameo pula ni. Anak saya nak minta tengok Upin Ipin pula. Okay. Nanti bila kita tengok asma tak? Asma itu masalah pernafasan. Okay. Okay. Bila kita tengok persekitaran rumah kita, sekiranya kotor gila, banyak sangat tin-tin tercampak dekat dalam longkang, sesama pun tak, itu virus. Okay. Longkang tersumpat, dia boleh jadi kawasan pembiakan untuk nyamuk. Lepas tu kalau sampah tak diselenggara dengan baik, tak ada orang kutip sampah, awak pun tumpang campak sampah merata-rata, jadi kawasan pembiakan tikus. Okay. Dah cukup. Lokman ni dah 2 kali dah ni. Okay. Kau jangan main-main Lokman. Okay. Bahan buangan tidak terbiodegradasi menyumbang kepada pencemaran alam sekitar. Contohnya awak campak botol, campak tin merata-rata, menyebabkan terjadinya bencana alam. Sampah sarap yang awak campak tadi tu mungkin masuk dalam saluran air, masuk dalam longkang, masuk dalam sungai. Seterusnya dia akan mendatangkan banjir kilat. Okay, banjir kilat tu masuk dalam bencana alam. Okay, lepas tu terlalu banyak penebangan pokok yang digunakan untuk buat kertas. Okay, dia juga akan mendatangkan bencana seperti tanah runtuh. Okay, memberi kesan kepada kesihatan kita. Macam tadi lah, yang penyakit-penyakit yang awak senaraikan dalam ruangan chat tu. Okay, kesan pembuangan bahan buangan yang tidak terancam pencemaran udara. Contohnya, awak tak gunakan, kenderaan awak tidak diselenggara dengan baik. Kawasan perindustrian tidak dipantau dengan baik. Pencemaran udara, asap kilang, asap kenderaan. Pencemaran air, macam kat Selangor ni, kita dah jadi acara tahunan pencemaran air. Sekali air tercemar, 3 hari tak ada air kat rumah. Itu pun sama. Sebabnya kita ada kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab, kawasan industri yang tidak bertanggungjawab. Dia campak sisa toksik masuk dalam air yang tak boleh guna air kita. Betul. Buang sampah kat sungai. Buang sisa toksik kat sungai. Sakit dan penyakit tadi awak dah senaraikan. Hujan asid. Hujan asid ni macam mana? Siapa tahu hujan asid ni macam mana sebenarnya? Jap, ada soalan tadi. Ya, siapa bagi soalan tadi? Azri. Kenapa kilang tu buang toksik dalam air sedangkan dia tahu? Kenapa dia buang dalam air? Sebab itu adalah cara paling mudah dia nak lupuskan sisa toksik. Kalau dia nak bawa ke tempat pelupusan sisa toksik, dia kena bayar. Dia tak nak bayar lah tu. Dia tak nak bayar, dia nak senang, dia buang je sisa toksik yang ada yang dikeluarkan oleh kilang dia dalam air.
Yang jadi susah kita. Okay, hujan asid tu adalah hujan yang datangnya, kita dah belajar kita air semula jadi. Okay, kita dah belajar kita air semula jadi masa tahun 5. Kita air semula jadi ni, sisa toksik yang tercemar campak ke dalam sumber air, okay, akan berlaku kita air semula jadi. Sisa air yang tercemar tu akan naik sebagai hujan, turun sebagai hujan asid. Okay, betul, hujan terhasil dari toksik kilang. Okay, asap kenderaan pun sebenarnya dia bawa balik. Asap kenderaan lepaskan ke udara, bila hujan turun, dia larutkan udara yang tercemar tu turun ke dalam sumber air yang ada dekat kita. Okay, banjir kilat macam tadi yang saya cakap tu, buang sampah dalam sungai, dalam longkang. Bila tersumbat, dia akan menghasilkan banjir kilat. Selalunya banjir kilat ni berlaku dekat kawasan-kawasan bandar lah. Okay, dan juga kawasan yang tak menjaga kebersihan, kampung setinggan apa semua yang tak jaga kebersihan, bila kawasan bila hujan lebat tak ada kawasan untuk saluran untuk alirkan air hujan tu, dia akan mendatangkan banjir kilat. Okay, kemusnahan habitat haiwan dan tumbuhan macam yang saya cerita tadi, yang buat kertas, okay, guna kayu balak, dia tebang, dia musnahkan habitat untuk dapatkan kayu untuk buat kertas. Kepupusan setengah spesies haiwan. Bila habitat dah musnah, kita dah belajar rantai makanan, itu yang dia berkait. Bila pengeluar dah tak ada, dia akan musnahkan spesies haiwan. Bila pengeluar tumbuhan ni tak ada, dia akan berkait dengan haiwan. Tajuk yang kita belajar ni sebenarnya dia berkait dengan topik-topik yang sebelum ni. Haikal sedang dalam perjalanan ke sekolah. Dalam hujan yang lebat bersama bapanya. Tiba-tiba, dia melihat banyak air di atas jalan raya. Mereka bertanya kepada bapanya, kenapa ada banjir seperti ini di jalan raya? Mereka menjawab, dia rasa beberapa longkang yang tersumbat telah melimpah. Hujan telah menyebabkan banjir kilat ini. Mengapakah longkang melimpah? Longkang tersumbat dengan beg plastik dan botol plastik. Semua ini adalah tidak terbiodegradasi. Ia kekal di dalam alam sekitar untuk masa yang sangat lama sebaik dibuang. Bagaimanakah kita boleh memelihara alam sekitar daripada bahan-bahan tidak terbiodegradasi? Kita boleh membuat produk baru dengan menyitarnya semula. Ia boleh menjimatkan tenaga. Bahan buangan tidak terbiodegradasi mengalir ke dalam sungai yang menyebabkan pencemaran air. Ini meracun ikan dan kehidupan akuatik lain. Ikan yang tercemar atau beracun menyebabkan keracunan makanan jika dimakan. Tanda-tanda keracunan makanan ialah sakit perut, muntah-muntah, demam dan jerit-jerit. Gigitan nyamuk Aedes boleh menyebabkan penyakit yang dipanggil denggi. Seorang yang dijangkiti denggi mempunyai gejala-gejala seperti demam panas, sakit kepala, sakit sendi dan perut dan ruam pada badan. Okey, itu ni nyamuk lah. Nyamuk ni kita panggil nyamuk Aedes. Okey, nyamuk Aedes yang membawa demam denggi. Okey, amalan pengurusan bahan buangan. Okey, dalam tajuk ini, apa yang awak kena tahu, apa dia kehidupan lestari. Lestari tu. Okey, nanti bila belajar mesin, kita akan belajar mesin lestari pula. Ini kehidupan lestari. Apa dia kehidupan lestari? Okey, kehidupan lestari ni maksud dia amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Okey, itu kehidupan lestari. Lestari ni penting, yang ini yang awak kena ingat. Okey, soalan dia akan selalunya dia akan tanya apakah contoh kehidupan lestari? Apakah peranan kita dalam membentuk kehidupan lestari? Okey. Lestari tu amalan yang mengurangkan impak kepada alam sekitar agar keindahan alam dapat dinikmati. Okey, peranan kita, bahan buangan hendaklah dibungkus dan diikat dengan kemas. Yang ini berapa orang yang buat? Siapa yang rumah dia memang betul buat? Bahan buangan dia bungkus dan diikat dengan kemas. Siapa yang buat? Tulis dekat ruangan chat. Ada yang buat? Semua tak buat? Okey, siapa yang buat? On mic.
Oh, saya. Saya. Okey. Apa? Saya. Okey, dah. Oh, Mat. Saya buat. Saya. Dah. Saya buat. Sibling saya nampak sangat. Kalau ikat tepi tak kemas. Apa ikat tepi tak kemas? Awak ingat air teh ni ikat tepi. Okey. Selalunya awak buat ke mak bapak awak yang buat? Okey, selalunya yang buat tu mak ataupun bapak awak lah. Okey. Selalunya bahan buangan hendaklah dibungkus dan ikat kemas. Betul, yang itu kita buat. Tapi bahan buangan diasingkan mengikut jenis ni tak ramai yang buat. Okey. Selalunya macam kat rumah saya pun yang diasingkan cuma sisa makanan dan bahan buangan lain. Okey, tak ada pula saya asingkan plastik, botol, tin. Okey, tak ada. Saya tak asingkan. Okey, tapi kalau sisa makanan dan bahan buangan lain tu mungkin kita ramailah buat. Okey. Dah. Saya tak baru faham apa. Saya tak baru faham apa ni. Soalan awak pun saya tak faham. Saya tak baru faham macam mana ni? Siapa tulis tadi? Okey. Dah tak jumpa dah. Okey, dah stop chat. Chat stop. Okey, gunakan bekas khas untuk membuang bahan kimia dan sisa makanan. Bahan kimia selalunya kalau macam dekat rumah kita ada sisa kumbahan. Okey. Kita ada sisa kumbahan daripada air basuhan baju, air yang kita gunakan untuk basuh pinggan mangkuk. Selalunya benda-benda tu dia akan masuk ke dalam saluran yang terus ke dalam Indah Water punya loji. Okey, tutup mic. Air basuhan baju bahan kimia sebab kita dah campur dengan sabun. Okey. Okey, air basuhan baju, air basuh pinggan mangkuk tu selalunya dia akan terus sambung ke saluran yang dibawa dari rumah ke loji Indah Water. Kalau kat tempat kita ni Indah Water lah. Indah Water dia akan proses sisa kumbahan, dia akan proses kita punya siapa yang on mic lagi ni? Off. Tolong off. Okey. Daripada sisa kumbahan kita dia akan masuk ke loji, diproses supaya air yang keluar daripada loji itu tak berbahaya kepada alam sekitar. Okey. Dah ada proses, air tu dia akan salurkan ke longkang-longkang yang air tu dah tak berbahaya kepada alam sekitar. Bahan kimia semua dia dah tapis. Okey, dia akan buang ke tempat lain. Okey, bahan buangan sisa makanan boleh direpukan, boleh dijadikan baja kompos. Peluh perkumuhan. Peluh siapa tadah? Siapa yang tadah peluh betul pergi buang dalam longkang ada? Okey. Okey, seterusnya. Okey, amalan 3R. Ini pun antara spot soalan favorite yang akan keluar dalam exam. 3R ni awak kena tahu apa dia 3R. 3R, reduce, reuse, recycle. Jangan guna bahasa Melayu lah, memang tak ada. Okay. Nak screenshot. Nota ni nanti saya akan masukkan dalam ni lah. Dalam grup tahun 6. Okay, 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce adalah mengurangkan penggunaan bahan buangan yang tidak terbiodegradasi. Reduce, mengurangkan. Okay. Kurangkan penggunaan bahan buangan yang tidak terbiodegradasi, contoh dia plastik, polystyrene. Okay, sekarang kita tengah buat kat Malaysia, kita buat reduce ni, dah buat kat reduce. Okay, reuse, guna semula bahan buangan, guna semula contoh dia yang kita tak boleh nak lupuskan. Reuse, tayar, contoh dia. Kita gunakan sebagai pasu bunga, okay, tempat tanam bunga tu, tayar. Okay, lepas tu kalau tin tu buatlah bahan kita semula, taruh tempat letak pen ke apa ke, itu adalah reuse. Kita guna semula bahan buangan sebagai macam tayar tadi contoh dia, daripada fungsi asal dia untuk pergerakan, dia tukar, bukan tanam. Okay, reuse kita guna semula. Okay, kita guna tayar tadi sebagai tempat untuk bunga tu, tanam bunga. Okay, recycle. Recycle ni kita proses bahan buangan tadi, contoh dia kertas yang awak buang berlambak-lambak kat sekolah tu. Okay, cleaner ambil,
Lepas tu dia akan guna kertas yang telah dibuang tadi, dia proses untuk jadikan kertas lain. Contoh dia kertas buku, dia proses balik dia jadi tisu tandas ke, tisu ke. Menggunakan plastik terbiodegradasi, membawa beg sendiri semasa membeli belah. Surat khabar pun boleh proses. Surat khabar tu proses dia jadilah tisu ke, tisu tandas ke, kertas kitas semula ke. Menghasilkan makanan haiwan daripada bahan buangan. Contoh dia makanan yang kita tak pakai, sisa-sisa macam sisa-sisa pertanian. Daun kelapa, daun pisang, dia proses balik sebagai sumber makanan untuk haiwan. Pengurusan bahan buangan secara terancang. Kalau dekat tempat kita selalunya seminggu sekurang-kurangnya 3 kali. Lori sampah yang kita dah bayar cukai kediaman tu. Jadi pihak berkuasa tempatan dia sediakan ni pengurusan bahan buangan secara terancang. Jadi dia akan hantar lori sampah untuk kutip sampah dekat kawasan rumah kita sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Cara dia, kita ambil sampah pada rumah, ikatkan, letak dalam plastik sampah, lepas tu letakkan di stop chat tu, banyak sangat dah. Nanti yang penting saya tak nampak. Sampah yang ada dekat dalam rumah, kita bungkuskan dengan plastik sampah, ikat, lepas tu kita campak dekat, kita letak dekat tong sampah dekat luar rumah. Lori sampah tu tadi, dia akan ambil sampah kita, dia akan bawa ke pusat pengumpulan sampah. Kalau dekat tempat kita ni, kita tak ada incinerator. Ada, mungkin tak digunakan secara menyeluruh. Kalau kat Jepun, incinerator digunakan sepenuhnya. Kita tak guna, kita kat Malaysia ni agaknya banyak sangat tempat, nanti incinerator saya beritahu apa. Kat Malaysia ni kita banyak sangat tanah kot, tanah lapang yang tak diguna, jadi kita buat tanah tu sebagai pusat pengumpulan sampah. Sampah tadi dibawa kat situ, mana yang boleh dikitas semula dia akan ambil, mana yang tak boleh dikitas semula dia akan kumpul sampai tinggi, ataupun dia akan tanam, ataupun dia akan bakar. Tapi kalau kita gunakan incinerator, incinerator tu betul ada kawan awak jawab tu. Mesin untuk bakar sampah. Sampah yang dia bawa, dikumpulkan di rumah, dia bawa ke incinerator ni akan bakar semua sampah tu sampai dia jadi debu yang tidak berbahaya kepada alam sekitar. Debu tadi tu dia akan lupuskan lah. Dia akan lupuskan. Sama dia tanam ke, dia buang kat tempat lain ke, tak tahu. Tapi incinerator tu memang, kalau kat Malaysia ni yang saya pernah jumpa ada satu dekat Langkawi. Langkawi tu pulau. Jadi dia tak ada tapak pelupusan sampah. Memang ada, tak ada asap. Dia bakar macam dalam oven tu. Dekat Langkawi dia pulau, dia tak ada kawasan untuk untuk lupuskan sampah, tak ada tapak pelupusan sampah, dia bawa satu sampah yang dikumpul kat pulau tu ke incinerator. Ada satu incinerator. Itu saya cuba nak masuk, tapi yang saya pergi bercuti, tapi ronda-ronda terjumpa pula incinerator. Rasa macam excited lah nak try, nak masuk, tapi tak boleh masuk. Nak tengok juga macam mana dia buat. Kalau bakar, tak, ni sampah rumah, tayar tu. Tayar tu dia taklah guna masuk incinerator, dia adalah cara pelupusan dia yang lain. Dah bakar, dia bakar dalam oven besar, bukan bakar macam kita bakar sampah dekat rumah tu. Dia taklah guna, dia macam ada oven besar tu. Bukan pergi kumpul-kumpul bakar, baik kau tak payah buang, kau bakar je kat belakang rumah kau. Kesian kucing makan tulang. Apa benda kau ni? Orang cerita pasal incinerator dia kucing. Jika Alex dan Eddie berjalan di sepanjang pantai, mereka berasa kecewa kerana walaupun mereka berpaling, mereka melihat sampah. Di dalam sampah, tikus dan lalat membiak, membawa kuman kepada makanan yang kita makan. Malah,
Alex ternampak tumpahan minyak di laut yang boleh memusnahkan habitat dan membunuh burung serta ketam. Agak jauh dari situ. Tak apa, yang tak dengar nanti saya bagi link. air Link video ni semua saya akan send. dalam laut. Bukan itu sahaja. Robong kilang pula melepaskan asap yang hitam. Semua masalah ini disebabkan oleh perubahan sisa yang betul. Jika masyarakat tidak mengambil berat tentang penggunaan sisa yang betul, ini boleh merosakkan alam sekitar dengan menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air dan hujan asid. Mereka berasa sangat sedih selepas melihat akibat daripada pelupusan bahan buangan yang tidak betul. Alex bertanya, bagaimanakah kita boleh membantu untuk menyelamatkan alam sekitar kita? Kita boleh mengamalkan beberapa amalan yang baik dalam pelupusan bahan buangan. Seseorang boleh mengasingkan jenis-jenis sampah yang berbeza di dalam beg-beg plastik yang berasingan dan mengikat beg-beg tersebut. Kemudian, kita letakkan beg-beg tersebut ke dalam tong-tong sampah yang betul. Setiap orang harus mengamalkan dan mengikut amalan 3R. Reduce, kurangkan. Reuse, guna semula. Dan recycle, kita semula. Ini adalah satu amalan yang baik bagi meneruskan bahan buangan. Alex berkata, sekarang mari kita balik ke rumah dengan menggunakan kereta api elektrik, memandangkan kereta api elektrik tidak menyebabkan pencemaran udara. Okey, nanti saya nak respon dekat soalan kawan-kawan awak ni. Jadi tanya tadi kalau dia buang dalam sungai, mana tadi Azri soalan? Kalau dia buang dalam sungai bukan dia minum air tu. Mana? Saya nampak macam tu je. Apa soalan awak tadi Azri? Okey, pengusaha kilang dia akan ambil jalan mudah untuk lupuskan sisa toksik. Okey, katalah dia ada 100 tong sisa toksik sehari. Kalau 100 tong tu, satu tong mungkin dia kena bayar RM10. Katalah satu tong RM10 sehari. Kata tu sehari dia kena bayar RM1,000 kalau dia hantar 100 tong tu ke tapak pelupusan sisa toksik. Tapi kalau dia buang dalam sungai, dia buang 100 tong tu dalam sungai, dia tak payah bayar RM1,000 sehari. Kalau sebulan dah berapa? Okay. Dia memang dia akan minum air tu, tapi mungkin yang pengusaha kilang tu tak duduk pun dekat kawasan yang dia buang sisa toksik tu. Okay, dia akan buang kat tempat yang jauh sebenarnya supaya konon-kononnya supaya orang tak dapat detect. Okay, kenapa ketam kat pantai tu warna hitam? Aduh, tu ketam batu kot. Okay, itu. Jadi, satu dia jimat, lagi satu dia tak terkesan pun dengan apa tindakan dia. Dia bukan duduk dekat tempat yang dia buang tu. Okay, ni link, tu kawan awak dah share link tadi, Ashraf. Okay, link video ni. Okay, jadi alah video ni nanti awak cari je dalam YouTube. Awak pergi kat Learning Pod tu, dia ada banyak video, semua topik. Daripada tahun 3, 4, 5, 6. Boleh lah, bosan-bosan pada awak tengok cerita Korea tu. Semua subjek ada. Okay. Okay, sekarang ni stop dekat ruangan chat. Saya nak bagi awak tugasan. Okay. Tugasan ni 6C dan 6E tolong buat dalam buku. Tu saya punya Tazan dah. Okay. Tolong buat dalam buku buku sign tu, buku nota sign. Okay, stop ruangan chat. Stop. Okay, soalan pertama. Stop.
Stop. Jangan guna ruangan chat. Okey, 6C, 6E tolong salin soalan ni. Jawab dekat mana? Okey. Kejap. Sabar. Zara, Eri, sabar dulu. Okey, soalan dia kat sini salin dulu dalam buku. Okey, nanti jawab dalam buku. Dalam buku tulis sign tu. Tak ada, tulis dalam kertas ke mana-mana. Nanti ada buku tu kat sekolah ke, tampal. 6Y pun kalau nak salin, nak buat boleh je. Okey, stop. Nanti soalan hilang. Sekejap, saya pun dah tak nampak soalan. Jangan tulis dekat chat. Saya dah bagi tahu dah. Sabar. Saya tengah tulis soalan ni. Okey, tumpas soalan saja. Okey. Okey, yang dah boleh masuk Kahoot sekarang. Okey, boleh masukkan kod.
Cepat. 50 lebih. Macam mana nak masuk? Pergi dekat Kahoot, masukkan nombor tu. Kalau awak guna handphone, masuk dekat Kahoot apps. Kalau guna laptop ni, kahoot.it ni. Oi, siapa Brand Rivera ni? Orang bubuh nama betul lah. MH0230 lah. Apa lah. Hasif. Okay, awak tutup mic Nanti saya yang pekak. Kalau semua 90 orang ni bercakap ni jenuh saya. Okay, cepat. Ada 73 orang sekarang. Ada lagi 20 lebih kurang tak masuk. Okay. Cikgu saya tak jumpa. Tak jumpa, tengok nanti minggu depan baru kita main. Cepat Asif. Okay, tunggu saya tekan start game. Soalan ada dekat paparan Meet kita ni. Nanti awak jawab ikut kod warna dan bentuk dekat awak punya handphone tu. Okay. Okay, kita akan mula dalam kiraan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, mula. Habis masa dia terus tukar Cepat jawab. Ramai tak jawab tu. Okay. Oh, Azri. Okay. Siapa cepat jawab, markah dia lagi banyak.
Ramai tulis kita semula. Tu kan plastik tu. Oi. Ui, sedapnya roti canai. Ramai yang tak sempat jawab ni. Tayar kita semula ke guna semula? Okey. Soalan nombor 9. Okey, soalan terakhir. Okey. Okey, kita tengok siapa yang menang. Oh, siapa yang potong Shakira? Oh. Okey. Okey. Okey, hari ni cukuplah satu. Saya tak keluar apa lagi. Saya nak pergi beli barang. Okey. Jadi untuk kelas kita hari ni, okey, yang soalan tugasan yang saya bagi 6C dan 6E, ingat nanti lepas cuti kita akan buat perbincangan. Saya nak tengok. Okey, jadi kita akan jumpa lagi pada hari Rabu. Okey, hari Rabu nanti saya bagi link. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Thank you, cikgu. Okey, terima kasih. Nanti kita jumpa hari Rabu. Waalaikumsalam. Bye. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih Cikgu Herman. Okey. Thank you, cikgu. Bye. Bye, cikgu.